Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membawakan Ustazah Mariam daripada Sekolah Kebangsaan Dr. Abdul Latif selaku Guru Pendidikan Islam yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama 15 tahun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Zainab. Ustazah tak buka suara Ustazah. Oh, Waalaikumsalam Ustazah Zainab. Okey dah. Boleh cuba sekali lagi. Apa khabar Ustazah? Okey, dah Khabar dengar. baik. Dengar ke? Alhamdulillah. Okey, dengar Ustazah. Okay. Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah pada hari ini, saya ingin membawa Ustazah untuk melihat serba sedikit berkaitan dengan subjek di bawah subjek media dan teknologi. Untuk pengetahuan Ustazah, saya sekarang sedang mengambil diploma pendidikan di IPG Kampus Perempuan Melayu. Maka salah satu tugasan yang perlu dilakukan oleh saya ialah membentangkan kepada rakan pembelajaran berkaitan dengan model Ashworth. Jadi sedikit sebanyak teguran dan nasihat penambahbaikan daripada Ustazah untuk saya amatlah dialu-alukan. Boleh ya Ustazah? Boleh, insyaAllah. Okey, saya teruskan ya Ustazah. Boleh, insyaAllah. Okay. Silakan. Untuk pengetahuan Ustazah, saya perlu interdisiplinkan subjek kurikulum pendidikan Islam. Jadi pada hari ini saya bawakan dua kurikulum pendidikan Islam iaitu Tasawur tingkatan 4 dan Pendidikan Islam tingkatan 4. Tajuk yang saya pilih Tasawur tingkatan 4 ialah konsep akhlak dalam Islam. Kalau Ustazah boleh tengoklah yang saya share tu kan. Di bahagian atas tu tajuk Tasawur tingkatan 4 konsep akhlak dalam Islam. Yang kedua, saya interdisiplinkan dengan subjek pendidikan Islam tingkatan 4 bertajuk adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Jadi saya akan mengajar pelajar tingkatan 4 cendekia di sekolah saya lah, Sekolah Menengah Kebangsaan Semop Darul Sarawak. Tempoh masa yang saya akan ajar selama 1 jam iaitu 60 minit. Maka kalau kita tengok standard kandungan ialah tasawur Islam bidang Islam sebagai ad-din. Yang kedua, mengamalkan akhlak yang memenuhi tuntutan hukum syarak. Kemudian jika kita melihat pada subjek pendidikan Islam, saya memilih bidang akhlak yang merumuskan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta mengamalkan cara beradab dan istiqamah. Seterusnya saya teruskan dengan standard pembelajaran. Standard pembelajaran subjek tasawur Islam 1.4.2 iaitu menjelaskan amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam. Kemudian 1.4.4 mencadangkan amalan akhlak yang wajib dilakukan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. Manakala standard pembelajaran pendidikan Islam 6.17.2 menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Yang seterusnya 6.17.4 menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya secara beradab dan beristiqamah. Seterusnya, ingin saya kongsikan analisis berkaitan dengan pelajar di sekolah saya. Mereka berumur 16 tahun dan tahap pembelajaran murid ini mempunyai kecerdasan yang pelbagai lah. Ada yang lemah, sederhana.
Latar belakang sosioekonomi mereka ialah majoriti murid merupakan penduduk pedalaman Sarawak yang berbangsa Melanau dan Iban. Datang dari keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Memang kat sini kalau ustazah nak tahu, sekolah saya ni bahagian pedalaman. Saya kalau nak masuk kat sekolah ni pun naik feri. Jadi ada jadi pelajar-pelajar dekat sini pun memang pelajar yang asalnya daripada kampung-kampung yang pelbagai. Untuk pengetahuan ustazah juga, kawasan saya ni sekolah menengah sikit sahaja. Jadi mereka yang datang di sekolah saya ni datang daripada jauh-jauh dan alhamdulillah sekolah saya memperuntukkan pelajar dia pelajar-pelajar berasrama. Jadi boleh duduk kat asrama lah ustazah. Okey ustazah, saya teruskan. Manakala kompetensi khusus murid telah didedahkan dengan tajuk akhlak yang pernah dipelajari, mereka masih memerlukan bimbingan dalam menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya. Apa yang saya tengok kalau saya nak ajar berkaitan dengan tajuk orang sakit dan orang kurang upaya, orang sakit mungkin tak bermasalah lah sebab saya yakin pasti pelajar-pelajar saya pernah berjumpa dengan orang-orang sakit. Namun orang kurang upaya mungkin tidak sebab saya pernah tanya kepada anak-anak murid saya, ada tak orang-orang kurang upaya di sekitar ni. Jadi mereka jaranglah melihat yang kecacatan anggota tubuh tu, jaranglah. Bukan jarang, memang tak ada. Dan orang-orang kat sini saya tengok mereka bekerja sebagai petani, nelayan, memang dari segi ketahanan tubuh tu memang agak kuat lah. Walaupun mereka dah berlanjut usia tapi masih kuat lagi sebab mereka bekerja keras. Okey, seterusnya objektif. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan amalan yang berkaitan dengan akhlak dalam Islam dan dapat mencadangkan amalan akhlak yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak dengan jelas selepas aktiviti tayangan video interaktif. Jadi saya nak bawa murid ni, pertama mereka tahu tentang apa akhlak dalam Islam, apa tuntutan dia. Kemudian saya kaitkan berkaitan dengan perlu kepada jika berhadapan dengan dua golongan ni lah, orang sakit dan orang kurang upaya. Ada cara dia macam mana nak menyantuni. Okey, yang kedua, murid dapat menerangkan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta menyantuni orang sakit dan orang kurang upaya secara beradab dan beristiqamah dengan menghasilkan video respon daripada situasi bersama dengan orang sakit dan orang kurang upaya. Selepas ni Ustazah akan melihat bagaimana selepas saya selepas aktiviti pengajaran saya akan melakukan satu aktiviti iaitu memberi kepada mereka situasi berkaitan dengan orang, kalau mereka jumpa orang sakit macam mana nak respon. Kalau nak jumpa orang yang kurang upaya macam mana mereka nak respon. Macam tu. Okey. Seterusnya, pemilihan media, kaedah dan bahan. Yang ini pentinglah Ustazah untuk Ustazah tahu. Sekolah saya ni alhamdulillah walaupun di pedalaman bagi macam untuk penggunaan media elektronik ni alhamdulillah adalah walaupun tak banyak, sedikit tapi masih boleh digunakan, dimanfaatkan oleh pelajar. Okey, untuk set induksi saya akan memilih media video, kaedah didik hibur iaitu bercerita, bahan komputer riba, LCD projector, pembesar suara, video pendek berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh. Saya akan bawakan satu video pendek berdurasi lebih kurang 2 minit mencerita, di dalam video itu menceritakan sebagai set induksi berkaitan dengan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh. Jadi berdasarkan video tu saya nak tengok anak murid saya apa yang mereka dapat lihat, apa yang mereka dapat absorb, maksudnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai percontohan kita berlaku situasi berhadapan dengan musuh.
Jadi apa adab yang Rasulullah gunakan? Okey, yang kedua, langkah pertama selepas set induksi, saya akan menggunakan media video, kaedah rush idea dan Kahoot, bahan LCD projector, komputer riba, pembesar suara, Kahoot dan Google Slide. Okey. Saya akan bawakan video yang kedua dan saya akan bertanya kepada anak-anak murid saya berkaitan dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Apa yang mereka boleh kaitkan. Kemudian saya akan datangkan satu pertanyaan ringkas, beberapa pertanyaan ringkas di dalam aplikasi Kahoot. Di situ saya akan tengok berapa ramai yang betul cara jawab dia menggunakan aplikasi Kahoot tu. Okey. Kuis lah katanya. Ya, dia macam kuis. Bolehlah kalau kita nak cakap kuis. Dia macam rush idea, macam sekadar secara laju. Pertanyaan yang secara laju. Faham? Bukan apa, supaya mereka ni lebih aktif, kooperatif, macam tu. Okay, langkah yang kedua, saya akan menggunakan Wheel Games, Google Slide sebagai gallery walks dan rumusan individu ataupun kumpulan. Kaedah yang saya akan gunakan adalah kaedah penerangan dan perbincangan. Bahan yang digunakan LCD projector, komputer riba, pembesar suara, Google Slide, aplikasi Wheel Game. Okey, macam mana aplikasi Wheel Game ni? Saya akan putarkan dalam aplikasi Wheel Game ni nama-nama pelajar saya. Kemudian sebagai contoh, saya putarkan nama Hakim keluar. Jadi Hakim akan saya tanya berkaitan dengan adab-adab, berkaitan dengan video tu lah, yang merumuskan berkaitan dengan akhlak dalam Islam tu. Kemudian selepas saya tanya, mereka akan berkongsi. Berkongsi apa nanti saya akan jelaskan secara detail. Okey. Cara dia, saya akan panggil pelajar tersebut bagi menceritakan pengalaman mereka pernah tak menjaga orang sakit. Ataupun kalau tak menjaga orang sakit, pernah tak menziarahi orang sakit. Okey, rasional yang saya buat kerana dengan kita memberikan peluang kepada pelajar menyatakan idea atau berkongsi pengalaman ataupun idea mereka, menjadikan mereka lebih yakin berkongsi dengan kawan-kawan, macam tu. Okey, untuk langkah ketiga, saya akan menggunakan role play dan flip video. Okey, kalau macam tadi mereka dah faham berkaitan dengan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya, maka saya akan bahagikan mereka kepada kumpulan-kumpulan. Kemudian saya akan bagi kepada mereka satu situasi. Okey, sebagai contoh saya bagi. Kumpulan pertama. Situasi yang saya akan bagi ialah bagaimanakah jika kamu berhadapan dengan situasi menziarahi orang di dalam hospital. Apakah adab yang perlu awak pelajari, adab yang perlu awak tonjolkan ketika bertemu dengan orang yang sakit di hospital. Ada banyak. So nanti kita akan nampaklah bagaimana mereka berbincang di dalam kumpulan dan menyatakan idea tu, menterjemahkan dengan membuat sedikit sketsa ataupun lakonan. Saya buat dalam durasi 60 saat lah. Paling-paling lama pun 1.5 minit. Kita tengok apa yang mereka buat. Adakah ada elemen-elemen yang menjaga adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Okay, sebagai penutup, kita akan adakan satu channel YouTube untuk kelas kita, untuk subjek kita. Dan pelajar-pelajar yang telah menghasilkan video-video tersebut, kita akan cantum dan rangkumkan, kemudian kita akan upload di dalam channel YouTube.
Di sini apa? Kita boleh berkongsi dengan orang di luar sana berkaitan dengan adab-adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Jadi selain daripada mereka ni lebih kreatif, mereka juga terdedah dengan berkolaborasi dengan dunia luar. Okey. Seterusnya penggunaan media, bahan dan kaedah. Set induksi. Murid menonton video yang telah ditayangkan. Guru memastikan video mempunyai kualiti grafik dan audio yang jelas. Guru memastikan peralatan teknologi yang hendak digunakan dalam keadaan baik dan tidak berlaku gangguan semasa proses PDP dijalankan. Pembelajaran berpusatkan bahan dan murid dapat memastikan penglibatan murid dalam kelas secara maksimum. Ini seperti yang saya maklumkan lah. Maknanya sekolah saya ni alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan seperti LCD, komputer layar putih tu, projektor. Dan saya di sekolah saya juga ada sebuah makmal komputer yang alhamdulillah mudahlah untuk penggunaan guru-guru di sini. Cuma sekolah saya ni ada masalah elektrik sikit. Kadang-kadang dia agak tidak stabil, tapi alhamdulillah lah. Maknanya kalau dalam seminggu tu 2 minggu mungkin akan ada gangguan dalam sehari atau 2 hari macam tu. Okey. Seterusnya kalau Ustazah lihat langkah 1, seperti yang saya maklumkan, murid akan menonton video yang ditayangkan. Guru akan menyediakan video yang berkaitan serta mempunyai kualiti grafik dan audio yang jelas. Persekitaran yang senyap dan kondusif agar tidak berlaku sebarang gangguan semasa PDP dijalankan. Ya, alhamdulillah. Sebab kita ada makmal komputer kan. Okey, persediaan pengalaman pembelajaran. Pembelajaran berpusatkan bahan dan murid kerana selingan aktiviti pelajar akan dilakukan. Okey, langkah 2. Murid perhatikan wheel game bagi nama-nama yang terpilih. Aplikasi wheel game digunakan bagi memilih nama pelajar secara rawak bagi menentukan pelajar yang akan berkongsi pengalaman. Dekat sini kenapa saya pilih aplikasi wheel game ni, sebab saya nampak dia tak bias. Contoh kalau macam saya sendiri yang pilih, Hakim, nampaklah saya macam pilih beliau. Tapi kalau aplikasi wheel game kita masukkan semua nama pelajar-pelajar, kemudian kita tekan, dia akan keluar secara rawak. So menarik sikit lah untuk pelajar. Kemudian guru memastikan murid bersedia dan memberi galakan serta motivasi untuk lebih semangat untuk berkongsi pengalaman. Yes, ini yang saya kongsikan tadi kan. Kenapa kita nak ada penglibatan pelajar supaya mereka ni lebih mengasah sifat yakin mereka ketika berkongsi. Dan rasa perlu berkongsi jika ada sesuatu ilmu ataupun sesuatu pengalaman yang dapat memberikan satu nilai tambah kepada orang lain. Okey, seterusnya pembelajaran berpusat murid berkongsi dengan mengimbau pengalaman yang ada. Yes. Okey, langkah 3, guru menyediakan video yang berkaitan yang mempunyai kualiti grafik audio yang jelas. Persekitaran senyap dan kondusif. Dan pembelajaran berpusatkan bahan, selingan aktiviti, lakonan ataupun sketsa yang saya nyatakan sebelum ni. Sebagai penutup, murid akan menggabungkan video-video pendek hasil kerja kumpulan mereka di dalam YouTube yang disediakan oleh guru. Saya dah sediakan dah channel YouTube. Mereka hanya menggabungkan dan memasukkan ke dalam channel YouTube. Cuma guru perlu memastikan capaian internet stabil dan mampu diakses oleh setiap murid. Yes. Alhamdulillah dalam makmal komputer untuk pengetahuan Ustazah, saya adalah beberapa komputer yang ada akses internet sekolah. Jadi pelajar bolehlah buat di dalam bilik darjah, di dalam makmal. Murid mempunyai ruang dan kemudahan yang sesuai bagi mengembangkan video. Pengembangan video ni membantu menyelami cara menyantuni apabila berhadapan dalam situasi yang sebenar. Pembelajaran akan lebih seronok dan mudah difahami. Betul. Maksudnya bila kita akan nampak macam mana mereka berhadapan dengan situasi jika berlaku situasi yang sebenar. Okey, seterusnya penglibatan pelajar. Set induksi 5 minit.
murid akan diberikan tayangan video berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh. Maka langkah kedua, tayangan kedua juga. Jadi okey, langkah kedua, kita akan tengok ada gallery walk. Bila gallery walk ni? Gallery walk ni saya akan buat iaitu murid merumuskan apa kefahaman yang mereka dapat apabila mereka menonton dua video sebelum ni. Mereka akan membuat di Google Slide. Saya akan sediakan tapak dalam Google Slide, maka mereka akan memberikan mereka punya pendapat ataupun rumusan secara individu ataupun kumpulan. Boleh pilih. Jadi kawan-kawan pun boleh tengok juga kat dalam Google Slide yang telah mereka tulis. Okey. Seterusnya, sebagai menilai dan menyimak semula pencapaian murid, guru dapat mencapai objektif pengajaran melalui penggunaan media pengajaran, pelaksanaan aktiviti dan pelaksanaan pentaksiran yang dilakukan. Guru dapat mencapai objektif pembelajaran melalui penggunaan media pengajaran, pelaksanaan aktiviti dan pentaksiran yang dilaksanakan. Jadi impak dan keberkesanannya, tayangan video dapat membantu murid dalam mendapat gambaran awal mengenai sejarah dan saya tersalah ni. Ni bukan. Minta maaf Ustazah. Saya tak perasan pula. Okey. Jadi impak dia, apa yang boleh saya katakan, mereka ni bila mereka belajar menggunakan bahan selain daripada buku teks, maka pembelajaran mereka lebih seronok dan interaktif. Lebih-lebih lagi pelajar tingkatan 4, mereka ni dah menengah atas, seronok dan lebih idea bercambah-cambah untuk berkongsi. Jadi menariklah kalau kita dapat menggunakan media pengajaran seperti ini. Wallahualam. Ustazah ada tak nak tambah ataupun komen berkaitan dengan model apa yang telah saya ceritakan sebentar tadi? InsyaAllah selepas saya amati daripada awal hingga akhir yang awak telah terangkan, sungguh menarik dan saya rasa ini adalah yang terbaik. Bila mana pelajar-pelajar zaman kini kan, kita kena mengajar tu lebih mereka lebih seronok. Bukan sahaja yang awak kata tadi lah, satu benda je kan, buku teks terang habis. So baguslah awak bermula dengan game menerangkan awak set awak tu, insyaAllah. Itu sahaja. Ustazah ada penambahbaikan ke Ustazah dalam langkah-langkah saya yang telah saya laksanakan ni? InsyaAllah tiada, Ustazah Zainab. Okey, itu sahaja Ustazah. Terima kasih atas masa yang Ustazah sudi luangkan bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi